Maksudnya ada pegawai lah di atas saya tu. Jadi pegawai saya adalah Ustazah Zaidah binti Muhammad Nur, dan saya adalah penolong pegawai. Di kementerian ni kita hanya ada 2 orang je yang skim Halwa Islam. Saya dengan pegawai saya. Jadi kita 2 orang je kat kementerian ni mewakili JAKIM. Maksudnya saya ni adalah kader JAKIM lah di kementerian ni. Dan juga saya ni adalah kaunselor berdaftar. Saya berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Sepatutnya saya tak perlu je tulis kaunselor berdaftar kat sini, sebab saya ni adalah penolong pegawai Islam. Cukup sekadar tu sebab kerja saya kat sini kan, tu adalah tugas hakiki saya. Tapi saya nak letak juga sebagai kaunselor berdaftar sebabnya nak bagi tahu tak senang untuk jadi kaunselor berdaftar ni. Untuk masa interview tu senang je, dia hanya tengok kita pakai teori apa, macam mana kita aplikasi teori, tetapi untuk proses untuk mendapatkan lesen sebagai kaunselor berdaftar tu tak senang. Kita sekurang-kurangnya memiliki ijazah dalam bidang kaunseling. Barulah melayakkan kita untuk menjadi kaunselor, untuk apply sebagai kaunselor pendaftar. Kalaulah ijazah yang kita mahu tu ada kaunseling tapi tak cukup jam kredit, dia ada jam dia yang di akreditasi oleh Lembaga Kaunseling Malaysia ataupun Persatuan Kaunseling Sedunia, barulah melayakkan kita CJ kaunseling kita tu sah, valid, dan melayakkan kita untuk berdaftar sebagai kaunselor berdaftar. Dan juga saya ni adalah ahli akrab. Saya ni ahli akrab di kementerian ni. Terusnya kaunselor syar'i. Kaunselor syar'i ni untuk menjadikan melayakkan seseorang itu untuk berdaftar sebagai kaunselor syar'i, dia first kali dia kena ada lesen sebagai kaunselor berdaftar dulu. Dah ada lesen sebagai kaunselor berdaftar, lepas tu dia dari kalangan yang ada background agama ataupun skim Halal Islam, barulah melayak sebagai kaunselor berdaftar. Agensi pelantik dia adalah JAKIM lah. Dan saya ni adalah juga fasilitator KSK Care Center JAKIM, itu pusat kaunseling JAKIM. Maksudnya kat sini saya sebagai kaunselor lah di pusat kaunseling JAKIM, yang mana kita bagi perkhidmatan menyeluruh, bukan sahaja kepada penduduk wilayah tapi seluruh Malaysia. Perkhidmatan kita, tambah-tambah musim COVID ni, kita buat perkhidmatan secara online. Jadi semua negeri boleh bercakap kan, boleh berhubung dan mendapat perkhidmatan daripada kita. KSK Care Center, dia ada 4 bidang, iaitu counselling, rawatan Islam, runding cara dan psikospiritual di KSK Center. Tuan-tuan bolehlah pergi ke KSK Center, bertempat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin tu, Masjid Besi. Dan juga saya ni adalah fasilitator PKKSK Jawi, iaitu saya dilantik sebagai perunding cara perkahwinan dan keluarga di Jawi. Jadi Jawi ni Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan lah. Jadi mana-mana kes yang dirujuk di Jawi, sebahagiannya dirujuk ke PKKSK ni. Jadi kat Putrajaya ni kita ada 2 center, satu di Surau Al-Iman, Pisen 9, satu lagi di Surau Al-Furqan, Pisen 11. Jadi tuan-tuan boleh pergi kat situ. Perkhidmatannya pada hari Minggu, Sabtu dan Ahad. Okay, itu pengenalan saya dan tajuk kita pada pagi ni sebenarnya Puan Anis bagi tahu keluarga sejahtera, produktiviti kerja meningkat. So kita ada 50 orang, 51 orang semua. You all semua dah ready ke? Boleh ke kita teruskan? Keluarga sejahtera, produktiviti kerja meningkat. Sebenarnya keluarga dengan produktiviti ni dia berkait. Keluarga dengan produktiviti kerja berkait. Kalau kita sebut keluarga saja pun dah boleh. Tapi bila kita sebut keluarga dengan sejahtera ni, dia macam ada kaitan keluarga dengan kerja. Mengikut kajian mengatakan individu yang bekerja ni 40% daripada hidup dia tu berada di tempat kerja. Individu berkeluarga yang bekerja.
40% daripada kehidupan dia berada di tempat kerja, baki lagi di rumah. Jadi besarlah kita ni. Kalaulah kenapa saya pilih tajuk ni, kalaulah keluarga kita tidak sejahtera, tak okey kehidupan berkeluarga kita, yang beri kesan kepada kerjaya kita. Sebab ni kita tengok seterusnya, kita pergi satu-satu. Okey, keluarga kita tengok first dulu. Apa maksud keluarga? Keluarga ni adalah individu. Individu adalah subsistem kepada keluarga dan keluarga adalah subsistem kepada masyarakat. Maksudnya kat sini ni Wan Bertalafe. Wan Bertalafe ni adalah penulis buku sistem teori. Jadi Bertalafe kata tak akan jadi keluarga. Ni tak akan jadi keluarga kalau tak adanya individu tu. Bermakna maksud kat sini nak jadi keluarga tu ia bermula daripada individu tu. Adanya kita kan sebagai individu barulah ada keluarga. Kalaulah tak adanya kita, jadi dia tak akan jadi keluarga. Sebab kita tengok kat gambar ni. Ni adalah keluarga. Jadinya untuk jadikan seseorang itu berkeluarga, dia akan ada suami, ada isteri dan ada anak-anak. Barulah dia dipanggil sebagai keluarga. Kalau isteri dengan suami saja, dia pun tak panggil keluarga juga. Kena ada anak-anak baru keluarga. Dan masyarakat, keluarga adalah subsistem kepada masyarakat. Jadinya daripada keluarga tu tadi, dia berkembang biak sehingga membentuk masyarakat. Maksudnya kat sini itu sistem lah. Individu, individu, keluarga dan masyarakat. Daripada individu membawa kepada keluarga. Macam mana daripada individu boleh jadi kepada keluarga? Melalui sistem perkahwinan. Kan? Berkahwin, lepas tu dah berkahwin, dia bersama dengan pasangan dia pun dikurniakan anak, zuriat. Jadinya daripada anak tu membentuk keluarga. Dia bermula daripada seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak, bertambah-tambah. Jadi membentuklah satu keluarga. Dan keluarga tu juga dia akan berkembang lagi. Anak-anak tu pula berkahwin lagi. Lepas tu sehinggalah ayah dan ibu ni membentuk sebagai moyang sebagai contoh. Daripada moyang ni turun-turun berkembang biak semua, jadilah satu masyarakat. Apa nama tu, saya ingat mak saya keluar moyang masa tu ada lagi, moyang dia ada lagi, saya pergi, dia bawa kami lah pergi jalan rumah saudara dia. Apa nama tu, moyang, mak duduk kat tengah, anak duduk sebelah kiri, ni lah berpusing rumah moyang tadi. Lepas tu anak cucu cici yang lain semua duduk kat situ. Mula-mula saya rasa macam nak ketawa pun rasa macam tak ketawa, tapi pelik pun rasa juga. Kita rasa macam ada lagi boleh hidup. Jadi satu kampung, semua duduk dalam, semua anak beranak dia je lah dalam satu kampung tu. Jadi tu apa nama tu, ada lagi lah kan. Tapi saya pergi dalam sebelum COVID itu pergi tu, apa nama tu, anak-anak pun dah tua dah. Moyang tu dah meninggal dah, anak-anak pun dah tua dah. Cucu-cucu lah sekarang mengembang. Tapi dia macam mula dah berpecah kepada pergi duduk ke tempat-tempat lain, mula dah makin berkembang lah. Jadi itu adalah masyarakat mengikut Bertalafe. Jadinya kalau dasar keluarga negara, ia kata keluarga tu membekalkan sumber manusia. Macam saya cakap tadi lah, daripada berkahwin tu melahirkan manusia-manusia kan, melahirkan individu bertambah individu-individu. Kerana apa? Tujuannya adalah inilah sebagai kesinambungan kepada generasi yang akan datang. Jadi tajuk kita keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera ni maksud mana? Of course lah, kalau kita tengok daripada tajuk kita bermula daripada keluarga, dia boleh jadi keluarga sejahtera apabila sebuah keluarga tu hidup dalam keadaan harmoni. Keluarga sejahtera ni boleh dikatakan sebagai sebuah keluarga yang harmoni. Hidup dalam keadaan aman, damai, tenteram. Lalu pergi kerja je, rasa macam tak sabar nak balik rumah. Teringat kat anak, teringat kat isteri, teringat kat makanan isteri, teringat anak buat apa. Dia rasa macam seronok duduk kat rumah tu. Kalau tak duduk kat rumah, kalau duduk jauh lama-lama pergi outstation jauh-jauh, dia rindu-rindu rasa nak balik.
teringat kat anak, teringat kat isteri. Jadi keluar rumah tangga tu membentuk satu sakinah, bagi ketenangan kat dia. Jadi rasa balik rumah rasa lapang, rasa tenang, rasa bahagia. Kalaulah salah seorang tak ada tu, dia rasa macam tak lengkap kehidupan berkeluarga dia. Tu keluarga sejahtera. Dan dia bagi kesejahteraan lah kepada emosi, psikologi dan spiritual kita. Okay, keluarga sejahtera. So, seterusnya, mari kita tengok next slide adalah ni. Apa yang dimaksudkan dengan produktiviti kerja meningkat? So, kita dah tahu dah keluarga sejahtera apa. So, mari kita tengok produktiviti kerja meningkat. Productivity ni kalau bahasa mudahnya lah, dia macam hasil lah kan. Hasil ataupun output setelah kita melakukan satu benda tu dapatlah hasil. Jadi hasil tu adalah produk lah kan. Kita selalu cakap dari istilah bekalan makanan ke selalu dicakapkan sebagai produk berkualiti. Jadi hasil kerja, hasil yang berkualiti. Kalau kita kata produk kerja ya, hasil kerja yang berkualiti lah. Hasil kerja yang berkualiti. Jadinya jadi macam pelbagai setiap orang mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeza mengenai definisi productivity kan, dia ikut bidang. Kalau kita tengok kat sini ni berbeza. Kalau kita tengok kepada pakar ekonomi kata productivity ni adalah nisbah output kepada input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Itu menurut pakar ekonomi. Kalau konteks tajuk kita pada hari ini merujuk pada kerja, productivity ni adalah menerima gaji yang tinggi, faedah dan keadaan persekitaran yang lebih kondusif. Tu dari segi tenaga kerja. Ni dapatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Dia kata tenaga kerja ni adalah menerima gaji yang tinggi, faedah dan keadaan persekitaran yang lebih kondusif. Tu adalah tenaga kerja. Dari segi kerja lah tu kan. Tapi kalau kita konteks dengan kaitkan dengan tajuk kita pada pagi ni sebenarnya dia ada kaitan dengan keluarga juga. Kalau bergaji tinggi pun tapi ada kan kita jumpa orang tu dia macam gaji dia tinggi, kehidupan dia selesa tetapi dia tidak bahagia daripada kehidupan berkeluarga dia. Jadi tidak memberi makna walaupun gaji kita ada, duit pun kita ada, kita rasa tertekan, kita rasa macam tak seronok, tak ada life kan. Tu orang macam bagi orang yang berkeluarga menganggap kehidupan berkeluarga tu penting dan perlu. Begitu juga kalau kita rasa macam faedah dah cukup dah, betul kita memerlukan gaji, memerlukan faedah dan juga keadaan persekitaran yang lebih kondusif untuk kita survive dengan kehidupan kita kan, tempat kerja dekat dengan rumah, lepas tu semua kemudahan terus senang, internet senang macam sekarang. You all internet okay ke? 2-3 hari ni saya pun terasa juga yang macam susah sikit ada masalah internet. Tapi dalam keadaan sekarang kan kita bekerja memerlukan penggunaan komputer. Jadi kalau internet macam tak lancar dia memberi kesan juga kepada kita. Jadi hasil kerja kita juga tidak produktif. Okay, kita ni macam mana nak jadi pekerja produktif ni. Okay, so mari kita tengok macam mana nak jadi pekerja yang produktif. Okay, you all semua yang duduk kat sini ni saya tahu lebih berpengalaman, lebih tahu dan lebih produktif daripada saya. Walaupun bagaimana saya suka berkongsi dengan tuan-tuan puan hasil daripada pencarian saya melalui Google kan, kita Google, kita cari, kita study apa ini. Jadi saya dapati bahawa inilah yang saya kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan nak jadi pekerja yang produktif tu. Yang pertama adalah arahan. Mendapat arahan yang jelas dan logik. Kita bekerja, kita ada majikan. Apabila majikan kita memberi arahan yang jelas kepada kita,
dan logik. Kita boleh buat. Kalau arahan yang diberi tak jelas, so kita macam buat macam mana ni? Jadi kita tak nampak nak buat. Ataupun apa nama tu, kita mengadakan perbincangan, ya okey. Lepas tu kita pun dicadangkan buat begini. Lepas tu kita buat selepas kita buat tu, bos kita pun tanya balik, kenapa you buat macam ni? Jadi kita pun rasa macam jadi apa nama tu, bila tak jelas kan perbincangan tadi, mungkin tak jelas, ada kata putus, menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan arahan tu dengan baik. Yang pertama. Yang kedua adalah selesaikan tugas yang rumit sebelah pagi, ya kan? Kalau kita tengok apa nama tu, pagi tu adalah keadaan yang tenang lah, otak kita lebih masih lagi dalam keadaan fresh. So bila kita dapat pagi tu, mana kerja-kerja yang berat yang kita perlu rasakan rumit itu kita selesaikan daripada pagi. Jadi alhamdulillah kita rasa macam lepas tu kita rasa lega dah. Sebab banyak kerja dah selesai dah, sebab yang besar tu kita dah selesaikan. Saya berterima kasih untuk apa ni, dalam keadaan perspektif ni kan, untuk dengan isu ni macam mana nak selesaikan tugas yang rumit sebelah pagi ni. Saya berterima kasih kepada Puan Ananis dan juga SUB PSM. Hari tu kita pergi buat, Puan Ananis kan, kita pergi buat outreach ke bahagian kebangunan Tulu sana, dan kita rezeki jumpa dengan apa nama tu Cik Pubadi. Cik Pubadi ni saya masa dia kat PSA pun dalam lift saya selalulah jumpa dia sembang-sembang dalam lift. Dia seorang yang mesra. Dan bila kita pergi ke KTK tu jumpa dengan dia, dia pun bagi tahu apa nama tu, first boleh jadi cerita, boleh tahu yang dia selesaikan kerja pagi ni. Bila tanya pasal rumah dia duduk jauh juga, saya tak ingat duduk Negeri Sembilan. Tapi saya tahu tempat tu, saya ingat, tapi sekarang tak ingat. Tapi boleh fikirkan jauh tempat dia, mungkin dalam masa sejam ke 2 jam, tak ingat. Tapi jauh lah. Lepas tu dia kata, okey je, saya datang awal pagi dalam pukul 6 bertolak, so sampai sejam dah kot. Ya, sampai bertolak pukul 6 sampai pukul 7. So saya dapat kerja, kita bila 7 ni otak kita masih fresh lagi, segar, dan kita dapat kerja fokus. Saya rasa macam betul lah. Bila kita lambat ni menyebabkan kita rasa banyak benda yang delay. Ditambah pula contoh kita dah plan dah kat rumah nak buat itu, nak buat ini, sampai je kita pun terus pegang telefon tengok WhatsApp. Tengok itu, sangat mengganggu kerja, produktiviti kerja kita kan. Kita tengok WhatsApp, kita daripada bahasa satu, lepas tu tengok Facebook, nanti dulu. Lepas tu dah tengok dah pukul 11. So masa kita macam rugi, terbuang gitu je. So macam memberi kesan lah kepada produktiviti kerja kita kan. Jadi selepas kita tadi tu, kita kena fokus pula fokus kepada satu kerja dalam satu masa. Saya pun terima kasih dan rasa macam terima kasihlah kepada Allah sebab bila saya nak kaitkan tajuk productivity ni, so saya Google cari, so dapat sebelum ni saya berpandangan bahawa multitasking tu adalah baguslah sebab dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Tapi daripada pembacaan saya, daripada kajian-kajian lepas yang telah dijalankan, rupa-rupanya multitasking tu kurang bagus sebabnya kita tak boleh fokus pada buat separuh, buat yang lain, menyebabkan mutu kerja kita kurang. Lepas tu itulah, rupa-rupanya kita kena fokus satu. Dan saya dalam minggu ni kan, hari Isnin tu saya cuti. So hari Selasa tu saya masuk kerja. Bila saya masuk kerja, saya pun rasa macam di Puan Anis reminder kat saya yang pasal ceramah. So kata sudahlah, slide pun tak buat lagi. So memang lepas tu bos saya pula so buat infografik lah, dengan keadaan saya nak fikir nak buat slide ni lagi, nak buat infografik dua agama lagi, integriti lagi. Lepas tu kawan pula minta tolong siapa perolehan saya kata sudahlah banyak. Saya rasa macam mana ni nak buat benda. Lepas tu saya pun pergi ambil anak saya tengah hari. So saya cerita kat anak saya, Abi ni banyak kerja lah, rasa macam tak sempat lah nak buat itu.
Anak saya kata, spontan dia kata, anak perempuan kata, "Habis buatlah satu-satu." Saya kata, lah, buat satu-satu. So bila baca ini kata fokus pada satu kerja tu ya, yelah kita kena buat satu-satu. Jadi saya hari balik hantar anak saya fokus je buat slide ni. Alhamdulillah, hari yang hari Selasa, hari Rabu tu dapat siap slide untuk presentation hari ni. Dan hari Khamis tu saya semalam lah kan, saya fokus pada buat infografik tu. Tapi itulah internet kan masalah sekarang ni mengganggu kita juga. Dan tidur yang secukupnya, so kita kena tidur lah. Kalau tak kurang tidur ni boleh mengganggu juga produktiviti kita sebab badan kita penat. Kadang-kadang boleh jadi tiba-tiba kita collect secara kita tak sedar kan sebab badan kita penat. Saya dulu masa saya buat master, buat part time memang banyak masa tu sambil bekerja, you faham sendirilah macam mana. So tak nak pergi pun kena pergi kelas juga. Kadang-kadang sambil drive tu tertidur, kadang-kadang tak boleh tahan sangat, kena parking tepi jalan, tidur dulu. Cabaran masa buat master dulu. Cuma nak cakapnya kita kena tidur ataupun rehat yang cukup untuk memastikan hasil kerja kita berkualiti ataupun kita menjadi pekerja yang produktif. Seterusnya adalah pantau. So kita sebenarnya kita tak boleh dibiarkan begitu saja. Kita kena dipantau. Bila kita dipantau, menjadikan kita lebih cekap lagi bekerja sebab kita ni manusia memang selalu diberi peringatan kan. Kalau tidak kita macam terlari sikit. Tapi kalau orang selalu bagi ingatan, dah buat dah siap dah. So kita macam rimas. So bila kita rimas, kita akan buat kerja tu ataupun kita akan buat bagi siap sekarang punya, dia tak tanya dah macam tu. So untuk menjadi pekerja yang produktif ni rupanya kita kena dipantau juga. Itulah saya rasa macam saya rasa dan saya harap tuan-tuan pun rasa macam saya rasa lah, tajuk pada pagi ni sangat bermakna dan sangat memberi ilmu kepada saya kan. Kita berada dalam hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni adalah hari yang berkat kan, hari yang berkat bagi kita umat Islam. Sebab hari Jumaat ni adalah hari ketua bagi segala hari. Bila sebut segala hari tu macam banyak sebenarnya. Dalam seminggu tu dia ada 7 hari je kan. Daripada Ahad sampai Sabtu. Tu je hari. Tapi hari Jumaat ni nak cakap ni dia adalah ketua. Kenapa dikatakan hari Jumaat tu adalah ketua? Sebab pada hari Jumaat tu adalah diadakan perhimpunan terbesar bagi orang Islam kan. Orang Islam pergi berhimpun di surau, di masjid untuk solat berjemaah. Solat Jumaat. Jadi hari tu adalah hari besar. Tambah kalau kita tengok hari Jumaat juga sunat lah untuk kita. Next slide ni apa ni? Produktiviti kerja dalam tempoh COVID. Nak cerita hari Jumaat ni elok kita baguslah untuk kita sambil dengan ceramah saya di perkongsian pada pagi ni kita berselawat, besar pahalanya berselawat terutama sekali pada hari Jumaat. Kalau sebut pasal berselawat ni sebenarnya bukan saja kita digalakkan untuk berselawat, tetapi Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kan kalau orang lelaki pergi solat Jumaat, dia pergi khutbah kedua tu, khatib akan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi. Jadi kita orang beriman, orang Islam ni selawatlah kita banyak-banyak kepada Nabi. Jadi sambil-sambil dengan perkongsian saya pada pagi ni selawatlah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita berselawat kepada Nabi
Okey, kita tengok produktiviti kerja dalam tempoh pandemik COVID-19 macam mana. Uh, Kalau KJ lah, ni saya ambil dalam Keratan Akhbar pada hari Selasa gitu. KJ kata terbaiknya untuk elak untuk cegah daripada COVID-19 ni adalah kerja kat rumah je lah kan. Penggiliran kerja. Jadinya bila penggiliran kerja ni apa nama tu kena macam fleksi lah. Macam kementerian kita pun pernah buat baru sebelum ni. Uh, Hari ni bekerja kat rumah, esok datang pejabat bergilir macam tu kan. So bila fleksi macam ni kita kena seimbang di antara apa nama kerja yang kita perlu laksanakan dengan aktiviti di rumah. So kan bila kita berada di rumah kadang memberi cabaran lah kepada kita sebab bukan sahaja kita nak fokus pada kerja, kita macam terpaksa juga beri tumpuan pada aktiviti rumah yang lain. Contohnya kalau ada anak, bila kita bekerja kat rumah ni secara automatik apa nama tu masalah anak akan ada, anak pun akan ada sekali dengan kita, so kita sukar untuk beri tumpuan. Jadi kena seimbang dan juga apa nama tu kena ada jadual yang jelas lah supaya kita dapat selesaikan yang mana yang lebih penting tugas kita kan. Dan juga of course lah bila kita dalam keadaan COVID ni bekerja bergilir ni kita macam tak perlu pergi ke tempat kerja, so dia menjimatkan kos. Cuma apa yang pentingnya internet lah kan kat rumah kita tu kena ada akses internet yang lancar lah supaya kita boleh melaksanakan tugas kita dengan baik. Okay, ni kita rehat sebentar. Kita dah setengah jam berlalu, so kita rehat. Waktu rehat ni main kita isi, so saya nak apa nama tu kita ni kita senama ringkas. Apa nama tu kita kan Allah sebenarnya dah anugerahkan kita macam menurut kemampuan kita. Kita tak beri tugas yang berat. Macam Allah tu dah buat kita sempurna yang mungkin dah mengikut kemampuan kita. Sebagai contoh kita rasa penat kan, kita mengharapkan pasangan kita LGM tidak dapat isi kehadiran. Okey nanti Rul setia bantu apa nama tu Allah telah memberi ikut kemampuan kita. So macam kita rasa penat, badan kita penat, rasa macam stres, tertekan. So kita macam kadang-kadang nak minta orang urut tapi urut kita, tapi kadang-kadang orang pun sibuk, ada hal ataupun pasangan kita pun ada urusan lain. So kita boleh urut badan kita sendiri. Macam ni. Ni tangan kita. Cuba you all letak kat ni. Letak kat, kan saya kata tadi Allah dah buat ikut kemampuan kita. Cuba you all letak kat leher ni. Lepas tu rasa macam kepala kita rasa berat je, kita macam letak kat tangan so kita urut. Kita urut je apa nama tu leher kita. Kita sapu minyak boleh, tak nak sapu minyak pun boleh. Kita tahu kat mana kita penat, kat mana kita rasa macam tegang sangat, so kita boleh urut sendiri. Kita tak payah mengharap orang lain ataupun pergi dekat yang ada mesin kan. Sekarang ni ada macam-macam mesin letak RM2 kat mana-mana one stop. Tak payah, kita boleh je urut sendiri kita. Kita rasa macam tegang orang leher kan, kita pun urut kat leher kita. Letak kat orat belakang kita. Lepas tu kita rasa bahu kita ke kan kita nak urut. Boleh je tuan-tuan kita urut sendiri. Yang memberi ketenangan, kelegaan kepada kita kan. Kita rasa penat sangat dah bekerja. So kita urutlah badan-badan kita. Riliskan tension kita. Macam mana. Kita boleh juga urut ni betis kita, paha-paha kita kan rasa macam kaki kita macam dah tegang, dah rasa macam tu. So kita boleh urut kita, alhamdulillah kan. Sambil-sambil tu kita bacalah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sambil-sambil kita urut badan kita tu, urut lengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya tak nampak gambar you ada urut tak badan? Urutlah nanti rasa macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey.
Okey, kita next slide. Ni. Okey, konflik suami isteri macam mana dalam keadaan kita sebenarnya dia ada macam satu tadilah saya katakan ada kaitan di antara keluarga dengan kerjaya. Kalaulah berlaku kita produktiviti akan terganggu bila berlakunya konflik antara kita dengan pasangan. Sebagai contoh macam ni, menurut kajian mengatakan orang lelaki ni dia membawa masalah ke rumah. Orang lelaki dia membawa masalah ke rumah. Contohnya di tempat kerja dia ada macam dia ada rasa macam kadang-kadang tak ada pun, penat sangat kerja kan. Sekadar duduk, komputer penat otak macam tu je lah. So dia pun balik rumah tiba-tiba rasa penat. Dah rasa penat tu dia pun duduklah atas kerusi. Dia duduk atas kerusi rehat, lepas tu daripada duduk saja termenung tu dia pun ambil telefon apa lama tu tengok WhatsApp kan. Tengok WhatsApp lah, tengok Facebook lah apa semua tu. Lepas tu isteri dia pula kalut memasak, nak masak lagi, nak sediakan bahan untuk masak lagi, anak menangis. So isteri kata, relax nampak, tak nampak ke kita ni tengah masak ni, anak-anak duduk nangis semua. Oh, isteri marah dia pun sentak. Bila suami sentak tu dia pun mungkin dia lawan balik, dia pun marah balik. So hubungan masa tu tak okey dah, tak berapa nak bagus dah. Kalau lah suami tu bagus, bila isteri tegur macam tu dia pun letak telefon dia pun duduk rehat. Nampak anak dia pun ambil ke. So okey, ni bila jadi yang tak okeynya, dia duduk tadi isteri marah, dia pun macam buat muka, dia keluar rumah ke, isteri pun lagi langin. Jadinya yang isteri tu tadi dia nak marahkan suami dia dengan penat lagi dia memasak, dengan anak pula dia macam-macam. Lepas tu dia bawa masalah tu tadi pergi ke tempat kerja, menyebabkan sampai ke tempat kerja tak berapa nak bagus dah, tak berapa nak seronok dah, menyebabkan orang suruh buat kerja pun, orang tanya pasal kerja pun dia marah, orang tanya itu ini pun dia marah. Sebab apa? Konflik yang berlaku di rumah tadi memberi kesan kepada emosi dia pun bawa ke tempat kerja. Jadi orang perempuan masalah di rumah dia bawa ke tempat kerja. Bagi orang lelaki masalah di tempat kerja dia bawa ke rumah. Jadi satu kitaran. Jadi bila kedua-dua ni tak dapat match, tak ada keseimbangan yang baik, wujudlah konflik. Jadi menjejaskan produktiviti kerja. So kita tengok ni satu teori. Edas-Sack ratio ni adalah satu teori yang berasaskan demografi populasi manusia. Teori ni mengatakan keseimbangan antara populasi lelaki dengan perempuan tu menjamin kualiti perkahwinan jangka panjang. Kena seimbang antara lelaki dengan perempuan, barulah sistem perkahwinan kita, matching sistem kita tu balance. Namun kalau kita tengok kadar ASR, Edas-Sack ratio kat negara kita, kat Malaysia ni, ia tidak seimbang, yang mana lelaki lebih ramai daripada perempuan. So macam mana ni? Ada apa ni? So lelaki ni kena berebut lah, kena pilih lelaki yang mana, perempuan yang mana yang apa nama dia nak kan. Okey. Sebabnya lelaki ni lebih ramai. Pengalaman saya lah, pengalaman saya mengendalikan kaunseling kepada pasangan, saya dapat saya pun tak faham lah apa nama tu, macam mana apa nama tu dah ada isteri, dah jadi isteri boleh minat dengan lelaki lain. Mungkin tu kalau kita tengok ke SR ni, lelaki lebih ramai, perempuan sikit je. So lelaki ni dia cenderung untuk ambil suami orang, isteri orang. Dah ada isteri dah tapi lelaki ni cenderung berminat kepada isteri orang. Sampai ke lelaki, suami dia pula rasa bela, rasa macam bukan tiada hak lah kepada isteri dia. Sebab isteri pun dah suka kepada lelaki baru tu, dan lelaki baru pun macam kontrol dah jadi macam suami dia dah. Pula rasa macam
tak tahu nak buat apa dah rasa blur dan pergi jumpa kami untuk dapatkan kaunseling dan runding cara. Jadi namun kadar kemasukan pelajar perempuan ke IPTA, lelaki lebih ramai. Secara asasnya kat Malaysia kita ni lelaki lebih ramai berbanding perempuan. Namun kalau tengok kepada kemasukan pelajar ke IPTA, kita dapati orang perempuan ni lebih ramai daripada lelaki. Bermaksudnya perempuan yang pandai-pandai ni lebih ramai lah bila dia masuk U kan. Bila dia masuk U, dia belajar dapat ijazah. Lepas tu dia pula cemerlang, aktif, semua tu mudah dia dapat kerja. Dia pun dapat kerja macam tu, dia apply lah jadi pegawai tinggi. Bila dah jadi pegawai tinggi ni, berjawatan tinggi, jadinya duit dia ada. So dia ni tak ada masalah. Sebabnya duit tu dia pegang. Jadinya dia kontrol rumah tangga tu. Jadi dia cenderung untuk berbelanja kepada perkara yang berbentuk luxurious, perhiasan, kemewahan, berbanding dengan keperluan keluarga. Yalah kan kalau tengok berdasarkan kes isteri jawatan tinggi, suami pula jawatan rendah aja. So isteri berpegang kepada konsep nafkah keluarga adalah tanggungjawab suami. Tengok suami ni 17 je ataupun atas sikit 29 je. Tapi isteri pegawai besar. Tapi isteri berpendapat nafkah ni adalah tanggungjawab suami. So suami pun perlu berkira-kira pula nak makan apa, tak cukup duit semua nak beli beras dan kalau dah beli anak nak makan KFC. Kalau beli KFC bajet untuk beli beras nanti tak cukup. Ataupun kalau tak beli KFC, jadi suami terpaksa berkira-kira sebab kadang-kadang kan dia rasa macam nak makan KFC ke, tapi kalau fikir kepada pendapatan dia terhad tu menyebabkan dia tidak banyak boleh menyumbang kepada keluarga. Tapi bila satu isteri berpandangan gaji dia adalah gaji dia dan nafkah tu adalah tanggungjawab suami, menyebabkan payahlah kan kita macam tak match kat situ sistem berkeluarga kita, menjadikan konflik jugalah berlaku. Lepas tu isteri pula dah jadi bos dah kat pejabat ni, dah jadi bos, dah biasa dah mengarah suruh buat tu, suruh buat ni kat orang bawah ni. Jadinya bila dia balik rumah, dia berpotensi untuk membawa karakter yang sama. Dan suami pula walaupun dia gaji dia rendah, dia pangkat dia kecil, tapi dia masih berpandangan bahawa dia ni adalah suami. Keputusannya adalah pada dia, tapi bila secara realiti dalam kehidupan berkeluarganya dia lemah kat situ. Dia tak mampu nak handle masalah tu, menyebabkan segala keputusan keluarga dibuat oleh isteri. Ada satu kes tu sampai dia kata saya ni isteri minta pandangan saya pasal design rumah. Saya dah bagi dah pandangan, tapi tengok-tengok dia buat keputusan diri last sekali, dia kata saya tidak membantu pula kepada nilah untuk buat design rumah tu. So kat situ dia macam suami tu rasa macam dia tidak memberi peranan yang tidak dapat memberi peranan yang bagus dalam rumah tangga dia. Jadi so dia rasa macam itulah menjadikan perkahwinan tu macam hambar, pudar, macam tak ada seronok. Sebabnya tak ada keseimbangan antara tugas ataupun celaru peranan antara suami dengan isteri. Ini beri kesan kepada perkahwinan kita lah. Dan juga ialah ni kan cenderunglah untuk berlaku curang, berpoligami dan
bercerai bila edah ratio tidak seimbang tu. Macam saya cakap tadilah, dia macam apa nama tu, kalau dah ada, kalau yang laki pula cenderung untuk ambil isteri orang sebagai sebagai pasangan. Yang ada isteri pula dia rasa macam tak ada keseronokan di rumah. Bila tak ada keseronokan di rumah, dia cari keseronokan kat luar lah. Kebetulan lelaki yang kat luar tu lagi memahami dia daripada pasangan yang sedia ada kat rumah. So dia rasa macam tak kisahlah, keputusan pada dia. Jadi dia boleh buat apa yang dia nak. Jadi suami pula hilang hak kat situ. So suami pun terkontang-kanting, tak tahu nak buat apa semua. Pergi pejabat polis kan, nak buat report lah, nak katanya suami isteri dia ni keluar dengan lelaki lain. Polis kata nak terima report tu boleh lah, tapi kat sebenarnya bukan kat sini, isu perkahwinan tu dia kena pergi ke penguat kuasa. Kalau betul tu pergi ke penguat kuasa kata oh ni kena pergi ke runding cara. Pergi ke runding cara perkahwinan, runding cara kata so you nak apa? Dia tanya apa nama tu? Pasangan tadi kan, individu tadi. So you know apa? Individu macam saya datang kat sini nak minta pandangan atau runding cara. Tiba-tiba nak buat apa? Jadi last sekalinya terpaksa bercerai kan, terpaksa bercerai sebab dah isteri dah tak nak dah kat dia. Isteri dah nak kat orang lain dah. Lepas tu dia pula tak ada kuasa dalam rumah tangga dia, tak boleh nak kontrol, tak boleh mengawal. So hilang peranan. So macam itulah beri kesan lah kepada perkahwinan jangka panjang kita. Ni saya tengok, saya ambil kat sini apa nama tu, ni statistik 2017. Apa nama tu, kita tengok sebab puncanya berlakunya kepada penceraian. Kurang persefahaman, suami tidak bertanggungjawab, suami curang. So suami pada suami pula apa tu, bila berlaku tidak persefahaman tu berlaku, jadi tadilah masalah kan, puncanya daripada peranan suami dengan isteri itu berbeza, bergaduh. Suami apa yang suami cadangkan, isteri tak terima. Apa yang isteri cadangkan, suami kena terima. Dalam masa yang sama, suami itu menganggap dia adalah suami dan ketua. So berlaku konflik kat situ. Bila berlaku konflik kat situ, itulah yang jadi tiada persefahamannya. Lepas tu dah lama-lama keluarga pun kata apa nama tu, dah lah, tak payah fikir jauh-jauh. Orang pun dah tak nak kat awak cerai je lah. Jadi dah campur tangan dah. So mertua pun kata cerai je lah. So kalau awak tak nak, kalau tidak awak berterusan macam ni, awak mengganggu kerjaya anak saya. So dilema bagi suami pula. So isteri pula dia rasa macam dah tidak bertanggungjawab, tak romantik. Yang kat luar tu, yang kawan dia baru kenal tu lebih romantik lagi, lebih baik lagi, lebih memahami lagi. So buat apa dia kekal dengan perkahwinan yang sedia ada, sedangkan yang lebih bagus lagi ada kat luar sana. Tapi masa sebelum pilih nak kahwin hari tu, apa nama tu, pasangan kata sebabnya tak nak berlama-lama apa nama bercinta-cinta ni, so kita macam nak kahwin cepat-cepat supaya apa nama tu, fokusnya nak dapat anak, nak hidup bersama. Tapi bila dapat bersama tu baru tahu yang pasangan kita ni tak romantik. Lepas tu macam itulah, tak memahami. Sebab sepatutnya bila tidak romantik, tidak memahami, so kita belajar kan daripada perkahwinan kita, daripada pasangan kita, macam mana kita boleh jadi orang yang romantik, macam mana kita boleh menjadi orang yang memahami. Tapi tak ada, perundingan tu tutup terus, cari orang lain. Lelaki yang kat luar sana tu ramai je yang apa nama tu, yang lebih lagi memahami, yang lebih lagi macam caring, menyebabkan dia pun rasa macam okay, nak let go yang ni, nak ambil yang baru. Itulah isu kan kepada kehidupan kita, perkahwinan kita. Yang ni
Ni Dr. Nur Mamat, dia kata isteri bekerja usah sampai abai fitrah ataupun dan tanggungjawab. Ni dia sindir kita lah. Dr. Nur Mamat ni sindir golongan isteri yang bekerja. Tak payah terlalu gairah sangat pasal kerja sampai terlupa tanggungjawab sebagai isteri, macam mana kan. Sebenarnya isteri ni perlu bekerja. Tujuan isteri bekerja kat sini adalah untuk membantu suami. Tapi dah bekerja kan, kadang-kadang kita macam dah hari-hari kerja, kita fikir kerja, tanggungjawab sampai kita terlepas pandang yang mana tanggungjawab sebenar kita sebagai isteri adalah kepada suami dan keluarga. Kita terlepas pandang, kita tahu, tapi itulah bila berlaku kes yang dirujuk pada saya, kenapa jadi begini, saya dapat sebenarnya terlepas pandang, terlupa sebab terlalu kerja sangat. Kerja, bos suruh tu, bos suruh ni, kena buat tu, kena buat ni, rancang tu, rancang ni, nak outstation tu, nak outstation ni, sampai ke ada satu tu, klien tu saya bagi tahu tak sempat tengok-tengok macam tu je rumah, sempat tukar beg je. Lepas tu nak pergi dah outstation kat sana, menyebabkan keluarga tu terabai lah. Keluarga terabai, mengharapkan suami je. Lepas tu si suami pula suami jangan tak beri duit belanja. Tak, duit ada tapi tak bagi kat suami, kat isteri. Berkira-kira pula kata, awak dah bekerja so saya tak perlu lagi bagi. Ataupun satu kes yang saya dapat tu, isteri tak bekerja. Jadi dia mengharap kan pada gaji suami dia. Tapi yang sedihnya dia kata, saya lah dengar, saya rasa sedih sangat bila dia kata, saya menunggu 25 hari bulan tu. Saya tahu 25 hari bulan tu gaji kan. Biasa orang bercakap 25 hari bulan gaji, dan saya menunggulah pokok ada untuk bahagian saya. Sepanjang berkahwin adalah lebih lah daripada 4-5 tahun berkahwin, tak pernah pun dia bagi pada hari gaji dia. Saya macam sampai 10 hari lepas gaji, saya kata tak apalah, dah tak ada lah. Setiap bulan menunggu macam tu. Tengok. Ada satu kes yang lain tu, suami ni, lelaki ni dia suka bersedekah. So dia memang setiap kali Jumaat dia akan bersedekah lah. Lagi ni hari Jumaat kan. Setiap kali Jumaat dia pun bersedekah, dia akan tambah-tambah kita khatib selalu bagi peringatan supaya bersedekah hari Jumaat. Jadi memang dalam kepala kita ni kena bersedekah, dan bersedekah pula kat tabung-tabung surau. Jadi suami ni memang berpegang lah. Memang setiap Jumaat ni apabila nak bersedekah tu, nak bersedekah ke tabung lah, mana-mana tabung surau ke kat mana ke. Lepas tu nak jadikan cerita, satu hari tu suami tu sibuk sangat sampai dia tak sempat nak bagi sedekah pada hari tu. Dia tahu nak bagi sedekah, tapi dia terlupa hari tu. Dia pun cerita kat isteri dia kata, yang abang terlupa lah nak bagi sedekah. Selalunya abang masuk je tabung tadi, macam mana tiba-tiba terlupa. Lepas tu fikir habis solat nanti nak masuk dia tabung, lepas tu terlupa juga. Lepas tu suami pun bagi cakapkan, ambil ke yang je lah. Abang pun malah fikir banyak-banyak. Suami isteri pun kata, terima kasih abang, alhamdulillah. Apa tu dapat saya buat belanja dapur. Isteri dia kata, terima kasih abang, alhamdulillah dapat saya buat belanja dapur. So, tuan-tuan, pendengar semua, sebenarnya tengok kita terlalu rasa rasa berpahala, nak buat pahala, sedangkan kepada benda yang perlu kita buat, kita terlepas pandang. Yang wajib kita buat, kita terlupa kan. Pada tanggungan kita kan, anak, isteri kita tak bagi. Sebabnya kita nampak sedekah surau, sedekah situ.
Jadi isteri dia kata, terima kasih abang dapat saya belanja dapur. Jadi dia pun kata, ya ke? Lepas tu dia dengar tu dia pun terfikir balik, aku ni tersalah tempat bagi, sedangkan kepada orang yang aku perlu bagi terlupa pula. Daripada lepas tu lah dia ambil pengalaman, dia cerita dia pun bagi kepada isteri dia, so isteri pun dapat guna untuk belanja dapur. Dan isteri dia ni pulaknya bukan setakat terima duit macam tu je, dia berdoa pula semoga rezeki abang bertambah banyak, semoga abang bertambah rezeki, dapat bagi bekerja untuk kami, lebih lagi sihat untuk bekerja untuk kami, bagi rezeki kat kami. So suami rasa tenang, bahagia. Saya saya sendiri bila kita kan selalu kan pergi jalan-jalan kat pasar ke kat mana, kan ada orang minta sedekah tu kan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita uh, rasa macam lebih seronok, kita rasa macam wow, bila kita bagi sedekah tu, kita kata alhamdulillah ya Allah, ya doa terus kat kita. Itulah saya, bila saya bagi je RM5 kat dia sebagai contoh, dia pun doa kat saya, ya Allah murah, saya bagi lagi. Kita rasa macam wow, apa lagi dia dah doa kat kita. Kita kadang-kadang kita bagi duit ke orang apa kita bagi orang tu macam terima macam terima tak nak terima je. Kita yang beria nak bagi. Ni kita bagi kat dia, dia doa lagi, dia rasa terima kasih. Terima kasih sangat Bang, terima kasih sangat. Jadi kita rasa macam wow. So orang yang macam tu sebenarnya kita rasa sedekah kita tu lebih diberkati daripada kita bagi, dan orang tu sebenarnya dah ada dah, kita tak bagi pun dia dah ada dah. Kan? Kalau kita bagi ke orang yang lebih mengharap ni, dia pun doa kita, lagilah kita seronok, lagilah kita rasa berbaloi kita bagi sedekah tu. Ni okay. So bila terlalu sibuk bekerja ni, keratan akhbar lah. Bila terlalu sibuk bekerja, fokus kerja, seberi efek kepada keluarga kita. Keluarga lah memberi efeknya, yang mana orang yang ada kat rumah kita kan. Tadi yang kita bincang daripada awal tu, orang yang ada dalam keluarga kita, isteri, anak-anak kita semua bagi efek bila kita ni terlalu fokus pada kerja. So macam mana nak dapatkan keluarga yang sejahtera ni? Kita dah hampir sejam dah, 56 minit bercakap pasal keluarga sejahtera, produktiviti kerja meningkat. So macam mana nak dapatkan keluarga yang sejahtera? Yang pertama, sembahyang berjemaah. Banyak kajian apa nama tu, Nur Hayati Muhammad Nur, kajian banyak lagi lah kajian-kajian lepas mengatakan dengan kita meningkatkan kualiti kita di rumah dengan sembahyang berjemaah, hidup bersama, bersama, buat apa-apa pun bersama, sembahyang bersama, jadi dia meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Sembahyang bersama, makan bersama, makan bersama kan, makan ramai-ramai dengan ahli keluarga semua. Kita boleh bertukar-tukar cerita. Masa itulah pula anak pun bercerita pasal kawan-kawan dia kat Padang tadi. Masa itulah juga isteri bercerita tentang kawan-kawan dia kat pejabat tadi. So kita macam tukar-tukar cerita. Kadang ni beri kalau kita selalu buat makan bersama ni, kita rasa macam memori yang indah untuk kita kenang selepas ni. Kan kita saat kita bersama dengan ahli keluarga sambil-sambil makan, tambah-tambah yang saya ni anak-anak saya kecil lagi. Kalau yang lebih super senior daripada saya, anak-anak dah besar, dah berkeluarga, so dia rindu keadaan ni. Makan bersama, gaduh-gaduh, anak-anak kecil semua. Jadi ambillah cuti kan, kita ni sibuklah juga, ambil cuti untuk kita bersama dengan keluarga kita. Sama ada kita pergi balik kampung ke, ni balik kampung bawa anak-anak pergi jumpa mak ayah kita. Mak ayah pun rindu tengok kat gambar ni, atuk tu cium cucu, nenek pun apa nama tu, rindu kan, lama tak jumpa. So kita dah boleh rentas dah negeri, dah boleh balik dah, kerajaan pun tak buat isolasi dah kan semalam kan. So kita di samping kita jaga kita tu, kita kena jaga juga apa nama tu,
emosi kerinduan ahli-ahli keluarga kita. Pergilah balik kampung, jumpa mereka, salam-salam semua, lepas kerinduan semua. Tapi pastikan kita sihat dululah. Kan musim-musim COVID ini bahaya juga. Kita balik bawa penyakit kat dia, kesian kat dia pula. Tapi kalau kita tak balik langsung pun kesian juga kat dia. Rindu-rinduan kat kita. Ada cucu tapi dengan suara-suara je. Dan pergi juga bercuti, bawa anak-anak ni ayah bawa anak pergi pergi memancing kan, duduk berkemah pergi memancing, seronok ni, anak suka. Selepas ni nanti ni di antara cerita dia akan ulang dengan kawan-kawan dia, ataupun dia cerita balik ke ayah dia masa dia besar, bila dia besar nanti. Pengalaman memancing. Ayah saya dulu masa saya kecil selalu juga bawa saya pergi memancing. So saya ingat kan, ayah saya bawa saya pergi mancing kat gua, kadang-kadang pergi memancing kat kolam. Kolam tu nak cakap banyaknya ikan haruan, semua bukan yang jadi jorang yang panjang tu. Macam tauk macam tu lah kita letak kat, saya tahu tauk yang kita letak dekat kat tepi-tepi kan, tepi-tepi kayu, semua ikan makan masa tu, banyak lah. Rasa macam sampai sekarang sikit. Tapi tempat tu jauh lah, tak tahu kat mana. Saya pun dah tak pergi dah lama dah. Tapi masa tu best sangat pergi dengan ayah, pergi memancing. Tengok kalau ni bawa berkuda, pergi anak bawa berkuda, naik kuda, berlatih kuda, semua seronok dia. Pergi berkaya, pergi jalan-jalan tapi tak sempat nak pergi jauh-jauh. Petang-petang tu buat anak pergi taman-taman pun dia seronok dah. Kadang-kadang anak tu bukannya nak jalan sangat, bukan nak pergi melancong sangat, dia nak jalan je. Pergi jalan kat taman depan rumah kita pun dah seronok dah. Dah bahagia dah pergi. Kena spare kita kan masa dengan ahli keluarga kita ni. Ni pergi melancong jauh-jauh dah ni. Naik kapal terbang semua. Yang ni pergi ke pantai, bercuti dengan anak semua. Pergi main pantai. Seronok dia. Kita pun seronok juga kan. Sebut pasal bercuti ni, saya minggu lepas tak pergi, minggu lepas satu lagi ni naik tu. Rapid je. Naik LRT. Rupanya daripada kerajaan sekarang, kerajaan baru lah. Dia ni kerajaan yang sekarang ni, ada ni kat satu Malaysia tu. Kita boleh naik tu train LRT ke monorail ke, satu lagi tu MRT, MRT kat Kajang kan. Satu tiket tu RM15 je. Ada yang mungkin ada yang dah tahu kot. Tapi saya baru je tahu 2 minggu lepas tu, satu tiket tu RM15 untuk satu keluarga. Satu keluarga tu sama ada 4 orang, kalau tu bukan keluarga pun kita dengan kawan kita 4 orang dewasa. Kalau dengan keluarga 2 orang dewasa, 2 kanak-kanak. Kanak yang berumur 6 tahun ke bawah tu tak kira. Jadi kita boleh jalan naik train RM15 untuk sehari. Kita boleh nak pergi ke mana-mana naik LRT tu. LRT ke monorail boleh tukar-tukar. Macam saya itu saya pergi naik parking kereta di LRT Puchong, lepas tu di stesen LRT Puchong, naik LRT sampai di Kampung Baru ke apa, naik monorail. Naik monorail pula kita pergi. Memang jalan-jalan dengan kereta api, memang seronok lah. Dia setiap adanya untuk kita boleh guna kad tu setiap hari cuti umum dan Sabtu Ahad. Esok Sabtu dan lusa Ahad bolehlah pergi di kaunter tu. LRT ke MRT ke boleh, dia ada jual kad tu. Dia minta kita isi. Specialnya kita tak payahlah pakai yang biasa pakai kad tu kan, dia buka tu kita punya duduk bahagian tepi dekat kaunter tu, nanti kaunter tu akan buka untuk kita, sebab kita tak pakai kad, kita pakai, dia bagi tiket macam tu, tiket RM15 untuk sehari boleh naik tu. Inilah rapid, bas pun boleh juga yang bawah rapid. Seronok sangat pergi jalan-jalan KL. Saya dah lama dah tak pergi jalan KL. So boleh naik benda tu, kita rasa best sangat lah, boleh tukar-tukar. Kalau kita naik LRT je berapa tambang kan, ni tukar-tukar macam.
Pergi bercuti-cuti, aktiviti bersama anak-anak. Kalau tak boleh pergi keluar, buat je ni dengan anak-anak ni, bersama dengan anak-anak. Tengok main-main mainan semua. Seronok dia orang-orang ni. Ayah pula yang jadi kudanya, tengok. Mak pun duduk tu. Anak jadi kuda. Itulah sakit belakang ayah kan. Tapi itulah, budak suka je naik kuda. Okay, bercerita ke anak-anak kita. Ni aktiviti-aktiviti yang membahagiakan kehidupan berkeluarga kita. Cerita budak, kalau kita, itulah yang boleh kalau sebenarnya yang anak-anak boleh jadi main telefon lah, terlari sebab dia tak ada cerita, menyebabkan dia cari cerita sendiri. Kalau kita buka buku bercerita kat dia lebih seronok dengan cerita kita lagi daripada cerita-cerita yang dia tengok kat TV dengan medsos tu. Okay. Ni menjadi pendengar yang baik. Kenapa kita diberi 2 telinga? Satu mulut kita dah lewat dah lebih 5 minit. Kenapa kita diberi 2 telinga berbanding 1 mulut? Sebab kita dengar kan, berbanding cakap. Dengar je dulu, tak payah cakap banyak-banyak. Dengar je. Masalah adalah masalah kita. So kita kena hadapi. Kita tak boleh lari masalah. Dengan masalah juga, pintu masuk untuk kita mendekati pasangan kita. Dan masalah adalah peluang untuk kita berbincang dan mendekati diri mereka. Dengan masalah kan, beri peluang untuk kita jumpa dia, tanya khabar, berbincang dan terusnya mendekati diri dia. Tak ada masalah ni. Jadi kita pun hidup biasa je lah, tak ada apa-apa, macam okey je. So bila ada masalah ni, kita panggil dia, kita tanya dia, kita bincang dia, memberi kelegaan kepada dia dan memberi kepuasan juga kepada kita. So masalah mendekatkan kita lah dengan dia. Okey, last sekali penutupnya, kesan kepada keluarga sejahtera dan produktiviti meningkat ni, of course lah, dia akan meningkatkan kualiti modal insan negara kan. Semua keluarga sejahtera, hasil kerja pun, ekonomi okey, of course, kualiti modal insan kita bagus, meningkat sebab tahap kesejahteraan masyarakat kita meningkat kan. Mewujudkan masyarakat yang seimbang kan, di antara rohani, emosi, intelektual dan jasmani, seimbang, balance semua. Dan yang ketiga, membentuk satu negara bangsa yang benar-benar berwibawa lah dari segi ekonomi, sosial dan minda. Kalau sebut pasal yang ini PSM kita sekarang kan, Puan Ani saya rasa tak habis lagi tu minta supaya isi nulis asli berkenaan kesejahteraan kan, kalau saya tak salah. Nanti Puan Ani betulkan semula. Itulah saya rasa untuk sekadar perkongsian saya pada pagi ni. Okey Puan Ani, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Hamdan di atas perkongsian kita selama 1 jam. Sebentar tadi dengan berakhirnya perkongsian daripada Ustaz Hamdan tadi, maka dengan ini berakhirlah sesi perkongsian ilmu kita pada pagi Jumaat yang barakah ini Sayyidul Ayyam, penjuru segala hari. Okey, sebelum majlis berakhir, mohon kerjasama tuan-tuan untuk melengkapkan borang penilaian khusus program latihan dengan klik di pautan penilaian khusus di chat box Okey. So di kesempatan ini saya mewakili Ulu Sekit ingin memohon maaf di atas barang kekurangan di pihak kami sepanjang sesi perkongsian ilmu ini berlangsung. So sebelum bersurai, mohon kerjasama tuan-puan untuk on kamera bagi sesi bergambar secara virtual. Okey. Sekejap Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, dah dapat. Terima kasih.
So jangan lupa ya tuan-tuan dan perempuan, sila isi untuk apa tu, pautan maklum balas penilaian khusus ya, seperti di chat box. Terima kasih hari ini dapat luangkan masa ya. Sehingga kita bertemu lagi untuk sesi perkongsian ilmu siri akan datang.